Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi dengan pelajaran kita bab 1. Pada pelajaran lepas, cikgu tak sempat nak bincangkan tentang aktiviti 1.1 ni. So hari ini kita akan bincangkan aktiviti ni. Okey, untuk aktiviti ni, dia hanya untuk mengukur kepatasan masa gerak balas murid menangkap pembaris yang jatuh. Ataupun kita nak tengok kita punya tindakan terkawal. So tujuan kita adalah untuk mengukur kepatasan masa gerak balas murid. So radas di sini adalah pembaris setengah meter. Okey, awak boleh lakukan ni secara pasangan. So kalau dekat rumah awak boleh buat dengan mak awak ke, ayah awak ke ataupun adik awak. So minta pasangan awak pegang hujung pembaris setengah meter. Kemudian apa yang kita nak buat ialah letak tangan awak di hujung pembaris pada tanda sipas tetapi tak menyentuhnya. Okey. Pasangan awak tu, adik awak ke mak awak ke akan melepaskan pembaris itu secara tiba-tiba. Dia tak cakap lah, okey 1, 2, 3 tu dia tak cakap. So dia terus lepaskan. Dan cuba menangkap pembaris tersebut. Awak kena cuba tangkap, lepas dia lepaskan tu awak cuba tangkap secepat mungkin. So awak kena rekodkan jarak yang dilalui oleh pembaris, iaitu skala pada pembaris masa awak menangkap pembaris tersebut. Sebab itu adalah masa tindak balas awak. Okey. Aktiviti tu awak try ulang-ulang, kemudian awak akan hitung purata. So sebenarnya dalam aktiviti ni kita nak tengok rangsangan dan gerak balas. Adakah gerak balas ini merupakan tindakan terkawal ataupun luar kawal? Okey, mengapa? Mengapakah jarak yang dilalui oleh pembaris tersebut boleh dianggap sebagai masa tindak balas? Dan terangkan perbezaan masa tindak balas antara murid di dalam kelas. Apakah kepentingan masa tindak balas dalam kehidupan harian? So kalau dalam kehidupan harian kita, kalau ada sesuatu benda tu berlaku dengan memerlukan tindakan pantas kita kita kena buat dengan cepat lah. Tak boleh lah kalau benda tu kena buat secepat mungkin. Awak baru nak fikir nak kena buat ni, lambat lah kan. So sepatutnya kita boleh membuat keputusan dengan baik ya. Jadi untuk aktiviti 1.1 tadi, rangsangan ialah melihat pasangan anda melepaskan pembaris. Maksudnya awak nampak mak awak ke adik awak tu lepaskan pembaris. Gerak balas awak adalah awak perlu menangkap pembaris itu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Okey. So gerak balas ini adalah tindakan terkawal. Okey. Ini adalah gerak balas ini adalah tindakan terkawal kerana tindakan ini disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang dengan rangsangan dan dikawal oleh otak. Maksudnya kalau awak rasa awak tak mahu tangkap, tak payah tangkap lah. Kalau awak nak tangkap, awak tangkap dengan cepat. Ataupun benda ni memang boleh kita kawal. So bila kita boleh kawal, maksudnya keputusan tu kita yang buat. Kenapa kita buat keputusan tu? Sebab ada rangsangan dan benda ni dikawal oleh otak kita. Okey. Jarak yang dilalui oleh pembaris menunjukkan masa yang diambil oleh murid itu untuk menangkap pembaris. Ni kalau kita tangkap dekat tempat yang pendek, jarak dia kecil, maknanya masa kita tu pun pendek. Maksudnya kita cekap lah, pandai, laju kita buat ajar. Okey, murid yang berlainan lazimnya mempunyai masa tindak balas yang berlainan. Di samping itu, masa tindak balas seseorang juga tidak tetap dan berubah-ubah. So dalam kehidupan harian manusia, masa tindak balas memainkan peranan yang penting untuk mengkoordinasikan dan mengawal organ dan bahagian badan supaya berfungsi secara harmoni dan cekap. Okay, untuk aktiviti 1.3, mengesan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya ataupun tindakan luar kawal. Kenapa kena ada aktiviti ini? Sebenarnya kita nak memerhati perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya yang berbeza. So apa yang kita nak perlu ada adalah kena ada cermin muka dan lampu. Okay, pupil tu awak kena pasti dulu bukaan anak mata tu. Okay, so perhatikan pada mata anda dan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya terang. Okay, dan bila cahaya terang, apa yang awak perhatikan awak kena lukis. Sama ada saiz pupil awak kecil ataupun besar. Yang tengah-tengah tu, dia kecil ataupun besar, yang tengah-tengah ni. So, perhatikan pupil pada mata anda menggunakan cermin. Kalau dalam keadaan gelap, tutup lampu, duduk kat bawah kain sikit ke, kan, dekat tempat redup-redup sikit. Kemudian bila kita lakarkan, kita boleh perhatikan, kita boleh bandingkan beza antara kedua-dua keadaan. So dalam aktiviti ini, nyatakan rangsangan dan gerak balasnya. Adakah gerak balas ini merupakan tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawal? Terangkan, apakah hubungan antara saiz pupil mata dengan keamatan cahaya? Apakah kepentingan gerak balas tersebut? So kesimpulan yang kita boleh buat adalah tentang perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya. So untuk aktiviti ini, rangsangannya adalah keamatan cahaya yang masuk ke dalam mata. Gerak balas adalah perubahan saiz pupil pada mata.
Gerak balas ini adalah tindakan luar kawal kerana tindakan ini berlaku serta-merta tanpa disedari atau dipikirkan dulu. Awak duduk kat tempat cerah, tiba-tiba saiz pupil awak kecil. Awak duduk kat tempat gelap, tiba-tiba saiz pupil awak besar. So, awak tak boleh kawal. Awak tak boleh kata, oh, kena besar, kena kecil, tak boleh. So, semakin tinggi kat mata cahaya ditujukan kepada mata, semakin kecil lah saiz pupil. Sebab dia nak hadkan banyak mana intensiti cahaya yang masuk dalam mata supaya mata kita tak rosak kalau kita dapat cahaya yang terlampau besar. Okay, gerak balas ini dapat membantu untuk melindungi mata kita daripada kecederaan. Okay, ini adalah info sign. Okay, pupil pada mata manusia ni bentuk dia bulat. So, kat haiwan dia tak sama macam manusia. Kalau kambing tu bentuk pupil dia segi empat bujur, segi empat tepat. Ikan pari pula saiz sabit. Macam bentuk sabit tu, untuk bulan huruf C tu. Buaya pula celahan tegak dan sotong bentuk dia W. Unik kan? Okay, jom kita try buat cabaran minda. Cabaran minda tanya, selain sistem saraf, apakah sistem badan lain yang membantu pergerakan badan dan organ dalam manusia? So, untuk membantu pergerakan badan dan organ kita adalah sistem otot. Jom kita bincang praktis formatif satu persatu. Nyatakan dua bahagian utama dalam sistem saraf manusia. Okay, yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Yang kedua, apakah tindakan terkawal? Berikan satu contoh tindakan terkawal. Okay. Tindakan terkawal adalah tindakan yang kita sedar, yang kita lakukan mengikut kehendak seseorang dan dikawal oleh otak. Okay. Contoh tindakan terkawal adalah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam dan menyanyi. Manakala tindakan luar kawal pula ialah tindakan yang berlaku serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Contohnya tindakan luar kawal ialah denyut jantung kita, pernafasan kita, peristasis, pergerakan makanan daripada mulut sampai ke usus besar, pembiasan air liur, bersin. Okay, semua itu adalah contoh tindakan luar kawal. Okay, apakah yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak? Apakah sel saraf dalam otak manusia cedera, tidak dapat mentafsir impuls daripada efektor dan tak dapat menghantar impuls ke efektor. Maksudnya bila kita dapat rangsangan sekalipun, kita tak boleh nak bagi satu tindakan. Contohnya kalau pegang benda panas, tangan kita tak tarik pada benda panas tu. Sebab apa? Sebab otak kita tak boleh nak tafsir dia punya isyarat tu dan tangan kita tak akan tarik balik daripada benda panas tu. Jadi oleh itu orang yang mengalami kecederaan otak tidak dapat melakukan tindakan terkawal ataupun luar kawal yang melibatkan otak. Okay. Rangkaian sistem saraf manusia. Okay, kenapa penting rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan? Rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan supaya menjalankan proses dalam badan untuk terus hidup dan melakukan aktiviti.